Salam sejahtera semua pelajar, bertemu lagi kita dalam subjek Sains Tingkatan 3 bersama saya Cikgu Lin dalam bab yang kedua iaitu respirasi dengan subtopik 2.2 pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Pada akhir pembelajaran hari ini, murid akan dapat memeriahkan pergerakan dan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam badan manusia dan murid juga akan dapat mewajarkan kepentingan adaptasi struktur alveolus untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam badan manusia. Ingat lagi tak mengenai struktur ni? Kita baru saja mempelajari tentang struktur ini pada pembelajaran yang lalu. Ini adalah alveolus. Di sinilah berlakunya tempat pertukaran gas iaitu oksigen dan karbon dioksida di dalam badan kita. Okey, hari ini kita akan mempelajari mengenai pergerakan dan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang berlaku di dalam badan manusia. Okey, jadi apabila kita bernafas, udara yang kita sedut akan memasuki salur pernafasan dan akhirnya sampai ke lapisan alveolus. Okey, di sini udara yang kita sedut mempunyai kepekatan oksigen yang tinggi. Manakala di dalam kapilari darah, kepekatan oksigen adalah rendah. Okay? Jadi oleh kerana terdapat perbezaan kepekatan, akan berlaku proses resapan yang mana oksigen dari kawasan yang berkepekatan tinggi akan meresap masuk ke dalam kawasan oksigen yang berkepekatan rendah. Okay, seterusnya di dalam kapilari darah ini terdapat sel darah merah yang mana di dalamnya mengandungi sebatian berwarna merah gelap yang dikenali sebagai hemoglobin. Hemoglobin inilah yang akan berpadu dengan oksigen yang meresap masuk tadi untuk membentuk oksihemoglobin. Yang merupakan sebatian yang tidak stabil dan berwarna merah. Jadi ini adalah persamaan yang terbentuk iaitu hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah berpadu dengan oksigen yang meresap masuk tadi untuk membentuk oksihemoglobin. Kemudian darah yang mengandungi oksihemoglobin ini akan diangkut dari peparu ke jantung dan dipam ke bahagian lain dalam badan. Apabila darah sampai ke kawasan sel badan yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah, oksihemoglobin yang tadinya adalah sebatian yang tidak stabil akan terurai untuk membebaskan molekul oksigen semula dan kembali menjadi hemoglobin. Ini persamaan dia, oksihemoglobin akan terurai menjadi hemoglobin dan oksigen. Jadi di sini kepekatan oksigen adalah tinggi. Dalam darah kepekatan oksigen adalah tinggi. Manakala dalam sel badan, kepekatan oksigen adalah rendah. Di sini sekali lagi terdapat perbezaan kepekatan oksigen. Jadi apa yang berlaku ialah proses resapan akan berlaku. Jadi oksigen dalam darah akan meresap masuk ke dalam sel badan yang kepekatan oksigennya adalah rendah. Apa yang berlaku seterusnya di dalam sel badan ialah oksigen yang meresap masuk tadi akan mengoksidakan molekul glukosa yang datangnya daripada makanan kita kepada sebatian karbon dioksida, air dan tenaga melalui proses respirasi sel yang kita dah pelajari sebelum ini yang boleh kita ringkaskan dengan persamaan tersebut iaitu glukosa daripada makanan kita akan bercampur dengan oksigen yang diangkut daripada dalam darah untuk menghasilkan sebatian karbon dioksida, air dan juga tenaga. Jadi sekarang dalam sel badan kita kepekatan karbon dioksida adalah
tinggi. Manakala dalam kapilari darah, kepekatan karbon dioksida adalah rendah. Jadi di sini oleh kerana terdapat perbezaan kepekatan karbon dioksida daripada sel badan dengan sel darah, maka akan berlaku proses resapan yang mana karbon dioksida dari sel badan yang berkepekatan tinggi akan meresap masuk ke dalam kapilari darah yang berkepekatan rendah. Kemudian, karbon dioksida yang meresap masuk ke dalam kapilari darah tadi akan diangkut semula ke alveolus untuk disingkirkan. Jadi di sini apa yang berlaku ialah kepekatan karbon dioksida dalam darah adalah tinggi. Manakala dalam alveolus kepekatan karbon dioksida adalah rendah. Sekali lagi, akan berlaku proses resapan disebabkan oleh perbezaan kepekatan. Jadi, karbon dioksida daripada darah yang berkepekatan tinggi akan meresap ke dalam alveolus yang mana kepekatan karbon dioksidanya adalah rendah. Jadi di sini karbon dioksida tadi akan disingkirkan semasa udara dihembus ke luar. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada kepentingan adaptasi struktur alveolus yang membantu proses resapan gas berlaku. Okey, jadi yang pertama ialah ketebalan dinding alveolus dan juga kapilari darah. Okey, jadi alveolus dengan kapilari darah ini dindingnya adalah nipis, iaitu terdiri daripada satu lapisan sel sahaja. Ia sangat membantu untuk memudahkan dan meningkatkan kadar resapan gas yang merentasi dinding alveolus dan juga kapilari darah. Okey, kemudian sifat dia yang kedua pula adalah kelembapan dinding alveolus. Jadi dinding alveolus yang lembap ini akan membenarkan gas respirasi untuk melarut, dan seterusnya meresap ke dalam kapilari darah. Kemudian yang ketiga adalah luas permukaan alveolus. Okey, paru-paru ni dia mempunyai berjuta-juta alveolus yang menyediakan luas permukaan yang besar untuk memudahkan proses pertukaran gas berlaku. Dan yang keempat adalah jaringan kapilari yang meliputi alveolus. Jadi alveolus yang diliputi dengan jaringan kapilari yang padat akan meningkatkan kadar pertukaran gas antara alveolus dengan kapilari darah. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk semua. Sehingga kita bertemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Terima kasih.